Tengok video saya yang sebelum ni, apa yang saya cakap adalah kita punya target kita adalah around 34.8. Okey, saya cakap 34.8 adalah kita punya target, and sekarang nampak tak target kita? Okey, and kita dah achieve dah target ini. And then sebelum saya cakap target tu, kita punya target nampak ni, arrow ni untuk naik ke atas, and then kat sini pun kita dah achieve around 33.17k. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, kepada siapa yang baru lagi dengan channel Pemburu Duit HP, alright, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ni. Okay, so first of all saya nak ucapkan ribuan terima kasih, right, kepada siapa yang dah join semalam kami punya seminar, alright, part 1, part 2. So siapa yang nak tengok recording, okey, bolehlah tengok recording dekat sini. Okey, dekat YouTube saya ni boleh tengoklah recording semalam siapa yang mungkin terlepas. Dan untuk siapa yang tak join lagi, macam biasa, okey, kita punya channel dekat Telegram Pemburu Kripto. Jadi dalam ni memang saya dan admin-admin lain akan update bermacam-macam info dekat sini. So apa-apa pun jangan lupa untuk join saya kat Telegram Kriptopedia HP, ataupun tekan je link dekat atas sebelah kanan. Alright. So lagipun semalam kita orang dah update, alright, kita orang dah update gambar yang baru, okey, wajah yang baru. Tengok kita punya news semua, apa ni yang kita ada. So inilah penyebab utama, okey, penyebab utama untuk Bitcoin, alright, Bitcoin naik, okey, naik mendadak, iaitu sebab Amazon, okey, Amazon diorang dah plan nak accept Bitcoin payment, okey, by end of this year, tak silap saya. Right, so ni insider yang bagi tahu, orang dalam yang bagi tahu. Kiranya Amazon ni diorang dah terima kalau siapa yang nak beli apa-apa dekat Amazon. Tengok dekat sini kan kita ada bermacam-macam contoh siapa yang nak shopping apa-apa dekat sini. Macam kita tahu Amazon ni international, alright, memang luas. Okay, so untuk siapa yang nak beli barang dekat sini, boleh bayar menggunakan Bitcoin, alright, boleh bayar menggunakan Bitcoin. So bila kita dah ada news yang macam ni dan trader lain pun diorang trade maybe berdasarkan ini, alright. So kita ada macam-macam analisis, kita ada technical analysis, kita ada fundamental analysis. So kita tengok dekat sini diorang nak bawa crypto payment ni, crypto payment system ni around the world. Sebab itulah saya cakap, okey, kita adalah masih yang terawal. Okey, tahniah siapa yang dah beli Bitcoin ataupun beli crypto apa-apa, tapi masih financial advice, alright. So apa-apa pun untuk investment kripto apa-apa mana-mana pun lah, gunakan duit lebih, okey, gunakan duit lebih sahaja. So sekarang ni kita nak tahu adakah Amazon akan terima Bitcoin sahaja. Okey, jom kita tengok dekat sini alright. So tengok dekat sini kita punya Amazon. So tengok dekat sini Amazon punya founder Jeff Bezos, right, Jeff Bezos, saya pun tak tahu nak sebut macam mana nama dia. Okey, so ini adalah founder untuk Amazon, adalah antara yang jutawan juga. Apa yang Jeff Bezos kata adalah nak mulakan dengan Bitcoin, alright. So macam kita tahulah Bitcoin ni adalah coin yang pertama, king of the coin. Currency pun wujud disebabkan Bitcoin, alright. So nak mulakan diorang punya langkah dengan crypto project ni mulai dengan Bitcoin punya payment, okay. And then nak mulakan dengan Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash adalah next in line, okay. So yang ini lagilah menyebabkan kripto punya market lagilah ramai mula akan nampak, okey, dan menyebabkan harga kita punya Bitcoin, okey, kita punya harga Bitcoin, kita punya mana-mana lah kripto market, menyebabkan kenaikan yang sangat-sangat tinggi akan datang disebabkan adaptation daripada company-company besar yang macam ni, okey. So jom kita nak tengok ada satu lagi news, okey, ada satu lagi news berkaitan dengan
Tesla dan juga MicroStrategy. So kita dah tahu pasal Amazon, Jeff Bezos semua. Sekarang kita nak tengok Tesla. So Tesla punya founder adalah Elon Musk. Dia memang ada banyak lah pengaruh cryptocurrency. Okay, lagi-lagi dekat dia punya Twitter punya account tu. Alright, dia tweet apa-apa je mesti kadang naik, kadang jatuh. So Dogecoin pun dia hype. Alright, disebabkan Elon Musk. Untuk MicroStrategy adalah Michael Saylor. Michael Saylor ni dia dah memang betul-betul hype dengan Bitcoin. Okay, dah memang betul-betul hype dengan Bitcoin. Kebanyakannya tweet semua pasal Bitcoin. Nampak ni, Bitcoin. Alright, so Michael Saylor ni memang beli setiap kali Bitcoin dia dekat sini macam-macam news positif yang kita ada dekat sini. Nampak ni, Twitter jump as CEO Dorsey. Okay, dia cakap Bitcoin ni akan jadi diorang punya big part lah, akan datang. So siapa yang tak tahu, Dorsey ni adalah Jack Dorsey. Okay, Jack Dorsey yang masa Bitcoin punya conference. So kita tengok yang masa Build punya conference tu kan, kita ada Jack Dorsey sekali. So tak tahu Jack Dorsey ni adalah CEO kepada Twitter yang kita biasa guna tu kan. Alright, tapi saya tak ada akun Twitter pun. Alright, so Jack Dorsey ni adalah Twitter punya CEO. Dan apa yang Jack Dorsey kata adalah nak jadikan Bitcoin ni as a big part pada masa akan datang. Okay guys, so nampak tak? Even company-company besar macam Tesla, MicroStrategy, okay, semua pun dah start mula untuk menggunakan Bitcoin dalam dorang punya company dorang. Alright, so kita yang bilis ni bolehlah ambil keuntungan, bolehlah tumpang sama, alright, dengan apa yang adaptation yang dorang semua buat ni. Okay, so pada saya memang news yang kita ada ni memang sangat-sangat bully untuk short squeeze. Okay, short squeeze. Alright, so kita tengok dekat sini okay, saya ada share dekat saya punya channel crypto tu. Tengok Bitcoin sebanyak 846 juta short squeeze. Alright, kiranya shorters ni dorang liquidate. So siapa yang tak tahu, untuk trade ni kita ada futures punya market. Dorang nak buat keuntungan apabila harga Bitcoin ataupun mana-mana coin yang dorang trade jatuh. Kiranya time jatuh dorang nak buat untung. So dorang menjangkakan yang Bitcoin akan jatuh ataupun coin yang dorang nak tu akan jatuh. Tetapi malangnya Bitcoin naik terlampau tinggi. Okay, terlampau tinggi sangat naik dan dorang pun liquidated. Okay, liquidated ni maksudnya dorang punya modal tu terus burn. Alright, kiranya dalam forex kita panggil dia MC lah. Okay, terus burn. Okay, so ini adalah futures punya market. Alright, so kita dekat sini almost okay, 1.1 billion total up, semua liquidated. Okay guys, liquidated. Alright, so ini kiranya dorang nak buat untung time jatuh, tengok-tengok tak jatuh tapi naik pula dah. Itulah short squeeze. Okay, jom kita teruskan dengan technical analysis. Okay guys, so untuk technical analysis sekarang ni Bitcoin. Alright, kita tengok weekly close minggu lepas. Okay guys, weekly close minggu lepas. Alright, waktu ini dah memang waktu kritikal. Macam kita tengok video sebelum ni, saya cakap waktu kritikal adalah disebabkan ini. Alright, so ini adalah 50 MA line, yang kalau orange ni adalah 50 MA line. Kalau Bitcoin di close bawah 50 MA line menyebabkan lagi teruk untuk dia jatuh. Tetapi dia close above, okay, nampak dia close above 50 MA line. Tengok kita dah hampir dengan band yang tengah. Alright, middle Bollinger Band. Alright, so kalau kita pump lagi atas and close atas ini, and then that time memang Bitcoin dah betul-betul bullish. Kita tengok, okay, kita punya net resistance untuk Bollinger Band kat situ adalah around 44k lah. Okay, 44k. So kalau once kita dah reach 44k, alright, kita boleh lagi naik ke atas. Alright, lagi naik ke atas. Okay, maybe lagi atas daripada kita punya all time high sebelum ni. And then sekarang ini kita tengok kita punya MACD kita, alright, moving average conversion divergent, sekarang ini dah nak on the way untuk bullish cross. Nampak tak dekat sini? Dekat sini kita ada bearish cross. Alright, line biru bawah line merah. Sekarang ni dah on the way. Okay, on the way untuk bullish cross. Alright, dekat sini kalau biru ni, okay, kalau dia macam ni and then dia macam ni ke bawah, and then itu adalah bullish cross yang menyebabkan harga Bitcoin akan naik lagi. Alright, so ini indikator sahaja. Okay, so daily punya chart ni sini. Alright,
So dekat sini, jom kita tengok lagi dekat kita zoom lagi. Okey, kita zoom lagi. Alright. So sekarang ni, okey, candlestick, okey, dia dah above 50 MA line. Di mana kalau tengok video saya sebelum ni, saya ada tunjuk yang kita dah hampir-hampir untuk sentuh 50 MA line, and sekarang dah sentuh and then dah close above 50 MA line. Okey, 50 MA line, and sekarang ni kita tengok 50 MA line sekarang ini dia dah macam ini, nampak tak? Dia ada melengkung dekat sini. Alright, dia ada melengkung dekat sini, nampak tak? Dia macam tu. Okey, so maybe dia akan cross dengan line yang kuning yang belah atas ni. Okey, line kuning belah atas ni adalah 200 MA line. So maybe akan jadi macam ini. Once dah jadi macam ini, memang indicate untuk lagi bullish. Alright guys, memang indicate lagi bullish. So apa yang kita nak sekarang ini adalah untuk Bitcoin dia teruskan kenaikan ataupun dia ada pullback sikit and then dia naik balik untuk close above 200 MA line. And kita nak tengok apa yang jadi kalau line ni and line ni diorang cross. Okey, kita nak tengok apakah yang akan jadi. So macam mana kita nak tahu? Kita tengok yang sebelum ni punya. Okey, kita tengok kita perhatikan line orange. Okey, line orange, sekejap saya off dulu, boleh nge-ban, takut nanti confuse. Okey, kita tengok alright. So okey, sekejap saya tunjuk dulu. Dekat sini actually kita ada death cross. Okey, kita ada death cross. Okey, kalau pernah dengar sebelum ni death cross. So ini adalah death cross menyebabkan untuk Bitcoin jatuh. And then sekarang kita ada satu lagi cross, nama dia adalah golden cross. Di mana kalau golden cross, alright, yang macam saya tunjuk tadi tu lah. Golden cross tu dia macam ni, and then macam kiranya 50 di cross above 200 MA line. Okey, so jom kita tengok contoh golden cross dan juga contoh death cross yang sebelum ni dah jadi. Okay guys, so kita tengok pattern ni okay, nampak tak bentuk dia macam ni, and bentuk dia lebih kurang sama macam sekarang ini. Nampak tak dekat sini kita ada death cross. Okay, nampak death cross, sebab itulah dia jatuh. And then sekarang ni dia naik, dia buat kenaikan lagi. Alright, dia buat kenaikan lagi. Sekarang ni dekat sini kita ada golden cross, and kita nak tengok apa yang jadi bila kita dah ada golden cross ni. So kita tengok lepas je dah golden cross, okay, nampak tak ada buluran lagi. Okay, nampak tak dekat situ? Okay, nampak tak dia buat kenaikan lagi? Okay guys, nampak tak dia buat kenaikan lagi? Okay, saya zoom out sikit lagi. Okay, nampak tak ni golden cross and then naik lagi buat ATH yang baru. Okay, so sekarang ini alright, kita kalau dah ada golden cross dekat sini, maybe pattern dia akan repeat guys. Right, so saya conteng lagi sekali nak tunjuk pattern dia sama. Nampak tak macam ni, and then dia naik ke atas. Alright, and sekarang punya pattern saya tunjuk. Okey, sekarang punya pattern okey macam ini, and sekarang pun dah mula untuk naik ke atas and dah mula untuk nak buat golden cross. Okey, dan ini yang menyebabkan untuk Bitcoin naik lagi tinggi ke atas. And sekarang ni kita nak tengok lagi indikator yang lain. Alright, kita tengok lagi MACD. Sekarang MACD dah bullish cross. Alright, dah bullish cross dekat sini. Kita tengok bullish cross. Alright, line biru ni atas, line merah, and then dia punya histogram yang petak-petak ni. Okey, histogram yang petak-petak ni dah mula untuk tunjuk yang strength tu dah kuat. Alright, orang dah beli ni kiranya dah makin kuat. Alright, so sekarang ni okey, apa yang kita nak Bitcoin untuk dia naik lagi. Alright, dia naik lagi atas, tetapi ada lagi satu kemungkinan Bitcoin ni akan jatuh balik. Kita belum betul-betul confirm lagi dia naik ke atas. Sebab apa? Kita punya trading volume ni tak berapa banyak. Okey, tak berapa banyak. Kita tengok tengok yang bawah ni. So ini adalah trading volume. So kita kat sini sekarang. Alright, kita kat sini sekarang, nampak tak volume dia macam tak berapa banyak, tapi kita pump banyak tapi volume tak banyak. So kalau volume tak banyak, ini boleh menyebabkan ini adalah fake out. So apakah itu fake out? Nanti saya akan tunjuk. So nampak tak dekat sini volume tak banyak, dekat sini volume banyak. So dekat sini volume banyak. Alright,
Tapi untuk volume yang kita pump daripada 34K sampai 38K ni, volume dia tak berapa banyak. So jom kita tengok kita punya chart sekali. Okay, kita punya chart. Alright, so kita tengok kita punya chart Okay, nampak tak dekat situ kita pump banyak. Okay, nampak tak, kita pump banyak tapi volume dia tak banyak. And then sekarang ni nampak tak, dekat sini pump dia tak adalah terlampau banyak. Okay, sebab kita ada pullback dekat sini. So volume dia pun nampak tak, volume dia banyak dekat sini. And then dekat sini pun pump tak adalah banyak sangat. Okay, nampak volume banyak. Nampak tak, dekat sini pun volume banyak tapi dekat sini volume dia sikit. So ini agak bahaya dan akan menyebabkan fake out. So apakah itu fake out? Alright, so saya zoom lagi. Okay, saya zoom lagi, kita tengok lagi apakah itu fake out. So sekarang ni Bitcoin dah memang betul-betul breakout lah dekat sini. Okay, kita nampak sini pun breakout. Nampak tak, sini pun breakout. Kiranya inilah resistance. Kiranya dia nak keluar pada resistance and berjaya keluar dekat sini. Alright, so kita dah happy dekat sini. So kita ingat dia akan naik lagi ke atas. Tetapi apakah yang akan berlaku? Dia buat fake out. Kiranya dia jatuh ke bawah balik. Alright, dia jatuh ke bawah balik and exactly dekat line 200 MA line. Nampak tak, 200 MA line. Kiranya dia kena reject dekat line yang kuning ni and then buat kejatuhan lagi. Okay, nampak tak, dia tengah jatuh lagi. And then sekarang ini kita dah ada dekat sini. Okay, kita dah ada dekat 200 MA line. So kita nak dia close above ni. Right, kita nak dia close above 200 MA line. And then sekarang ni kita dah breakout. So kita kena hati-hati, yang takut ini adalah fake out. Takut bentuk dia sama macam ini. Okay, takut bentuk dia sama macam ini. Alright, so ini untuk bearish punya senario lah. Lepas tu ada lagi satu untuk bearish punya senario. Alright, saya nak zoom out lagi. So kalau kita perasan dekat sini, ibarat macam massive head and shoulder lah dekat sini So nampak tak bentuk dekat sini, sini, sini. So ini shoulder belah kanan. So kalau head and shoulder ni, alright, nampak tak, ini adalah dia punya neckline. So kalau neckline ni pecah, alright, broken, so dia akan jatuh lagi samalah macam ini. Okay, samalah macam tu. Alright, so kita kena hati-hati sekarang ni. Okay, kita kena hati-hati sekarang ni. Macam saya cakap, kita nak dia kita tengok tadi macam weekly chart tu. Macam tadi kita tengok untuk weekly chart, kita nak dia close above 44K. And sekarang ni kita punya net resistance kita adalah inilah around 44K lah, macam saya tunjuk dekat weekly chart tu. Okay, so kita nak tengok lah Bollinger Band untuk daily punya chart. Alright, kita nak tengok dia dah dekat mana sekarang ini. Okay, so dekat sini kita dah kita dah ada dekat above middle band. Sebab itulah dia buat kenaikan lagi. Dan sekarang ni kalau kita perasan, dia dah start untuk squeeze. Okay, nampak tak, dia dah start untuk mengecut dekat sini. Bollinger Band ni dia dah start mengecut. Alright, nampak tak, dia dah squeeze kat sini. So kita nak tengok apa yang jadi apabila dia start untuk kecut. Alright, mengecut. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak guys? Bila dia dah start mengecut, itu tanda dia akan buat move yang sangat-sangat besar. Okay, nampak tak? Kat sini dia mengecut, nampak dia naik ke atas. Alright, sama ada move tu naik ke atas ataupun jatuh ke bawah lah. Okay, nampak tak dekat sini? Alright, dia dah start mengecut and dia naik ke atas. Sekarang ni pun dia dah start mengecut, dia naik ke atas. Ni pun sama. Okay, so dia dah start mengecut. Itu tanda untuk Bitcoin akan buat big movement dalam masa yang terdekat ini. Sebab apa? Dia dah start mengecut dekat sini, dia dah start squeeze. Alright, so jadi kita tengok untuk 4 hours punya chart. Alright, 4 hours punya chart. Okay, so untuk siapa yang dah join channel Telegram, memang saya banyak update dalam bentuk 4 hours punya chart lah, dalam time frame 4 hours punya chart. Okay, so dekat sini kita nak tengok. Okay, sekejap saya off dulu Bollinger Band. Okay, so dekat sini untuk subscriber pemburu kripto, korang tahulah saya punya chart ni yang saya contoh-contoh ni kan. Alright, kalau tengok video saya yang sebelum ni, apa yang saya cakap adalah kita punya target kita adalah around 34.8. Okay, saya cakap 34.8 adalah kita punya target. And sekarang nampak tak target kita? Okay, and kita dah achieve dah target ini. And then sebelum saya cakap target tu,
kita punya target nampak ni, arrow ni untuk naik ke atas, and then kat sini pun kita dah achieve around 33.17k. Saya cakap kalau kita naik maybe akan around ni, and then betul-betul naik. And sekarang ni pun kita dah tengok untuk target yang seterusnya pun around ni akan naik, and then betul-betul dia naik dekat around tu. Okay, so sekarang ini alright, pattern dia macam inilah. So maybe kita akan ada retest dekat around 36k lah. Okay, retest kita around 36k. Maybe sekarang Bitcoin ni dia akan buat bentuk macam ini, dia jatuh dekat sini, and then maybe dah akan naik balik lah. Tapi kita tak tahu. Tapi kalau jatuh lagi maybe dekat sini, sebab ni support dia, and then naik balik, kita pun tak tahu. Maybe jatuh lagi dekat sini, kita pun tak tahu. Alright, tapi kita tak tahu. Cuma kalau kita tengok untuk RSI sekarang ni, RSI dah overbought, kiranya orang dah pakat beli. So dalam masa yang terdekat, dalam masa 4 jam ni, alright, 4 hours punya time frame, dia akan jatuh balik lah. Dia akan jatuh balik sebab dah overbought. Alright, orang dah pakat-pakat beli, so diorang nak ambil untung. Alright, ada trader-trader lain nak ambil untung, so maybe akan jatuh balik. Tapi tak adalah jatuh sampai ke bawah terus, dia jatuh slow-slow. Alright, so itu saja untuk teknikal analisis. Jangan lupa untuk join channel kripto dekat Telegram Pemburu Kripto. Alright, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ni. Bye.